والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat lagi masuk dalam bulan Muharram, awal bulan dalam kalender orang Islam. Jadi berbetulan dengan kita malam ni, iaitu 10 Muharram, yang mana kita tahu kebanyakan orang akan berpuasa di malam ni, di hari ni dengan hari tadi. Dan ada yang terawal daripada itu, iaitu kemarin ataupun semalam 9 Muharram, hari ni 10. Kalau kita tak ada, kita hanya hari ni saja berpuasa, maka kita disunatkan pula kita berpuasa pada esok harinya, iaitu hari yang ke-11 daripada bulan Muharram. Jadi kerana dalam bulan Muharram ini cara berpuasanya terbagi kepada 3 kaifiat. Satunya iaitu puasa pada 9 dan 10. 9 dan 10. Yang keduanya iaitu 10 dan 11. 10 dan juga 11. Dan yang ketiganya iaitu orang yang dapat pahala lebih, iaitu dia puasa 9, 10 dan 11. 3 hari berturut-turut. Di samping itu juga jangan kita lupa dalam bulan Muharram, yang mana kita bermula daripada 1 Muharram sampai kepada hari ini, iaitu kita telah lepasnya, iaitu kita ada hari Senin dan hari Khamis yang lepas. Lepas tu masuk pada Tasu'a 9, lepas tu Asyara 10 hari ni, lepas tu esok 11. Mana kata masuk dalam kalangan puasa, kemudian nak masuk sampai habis bulan Muharram. Ada lagi puasa-puasa Senin dan Khamis di belakang-belakang, iaitu 2-3 minggu yang akan datang ni. Jadi peluang untuk kita berpuasa dalam bulan Muharram ini ada lagi untuk kita, walaupun kadang-kadang kita yang tertinggal untuk puasa 10 Muharram ini. Jadi dalam Muharram ni tadi, jangan kita terlupa bahawa kata Muharram adalah bulan yang pertama dalam kalender Islam. Walaupun ada kalender, orang panggil kalender Kristian, ambil daripada Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai sampai kepada Disember tu, 10 bulan juga. Kerana kita ni orang Islam ni, dia ada maktub dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tegaskan dalam Al-Quran, atau telah wahyukan kepada Nabi SAW. Ambil dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatan syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Taubah, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu ada 12 bulan. Bermakna kata memang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Islam ni telah maktubkan ataupun menandakan bahawa kata Islam sendiri ada 12 bulan. 12 bulan ni Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dalam Al-Quran, goyak dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan langit dan bumi, 7 petala langit dan 7 petala bumi dalam masa 12 bulan ni tadi. Dan setengah daripadanya 12 bulan tu ada 4 bulan yang dipanggil bulan haram. Haram untuk kita berperang. Di zaman Nabi SAW dilarang dalam 4 bulan tu, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ni orang panggil bulan haram. Di zaman Nabi SAW dan zaman-zaman sebelum daripada itu juga memang diharamkan untuk berperang. Setengah ulama kata bukan sekadar untuk berperang saja, tapi di atas peperangan dalam diri kita. Itu dia panggil dalam ilmu tasawuf, orang panggil situ pula. Jadi dalam bulan Muharram ni tadi, lafaz Muharram, kadang-kadang kita sebut bulan ke apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi lepas dari panggil lafaz, orang panggil sebutan kita ni tadi, Muharram dengan Mahrum. Muharram dengan Mahrum. Muharram dengan Mahrum.
Dua-dua ni tadi sebenarnya bukan mustaq ataupun ambilan daripada bulan Muharram. Bulan Muharram dia kena tubik ataupun kita kena royak sebut Al-Muharram. Kena ada alif lam. Al-Muharram. Kalau kita sebut Muharram saja, iaitu dia kena kepada apa? Iaitu kena kepada curi, mengumpat, berzina, minum arak, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Tu orang panggil Muharram ataupun mahrum. Tapi bila mana kita letakkan perbuatan tu tadi pada diri kita, kita laksanakan ataupun kita buat, maka dipanggil sebagai haram. Perkara yang haram yang telah kita buat. Kita mencuri, curi tu tadi muharram, mahrum. Tapi bila kita buat mencuri, orang panggil haram. Orang panggil kalau kita dengan orang-orang yang tak boleh kita nak menikah, orang panggil muhrim. Orang yang haram menikah dengan kita. Kalaulah orang pergi buat haji, orang panggil ihram. Pakai ihram, maka orang panggil perkara-perkara yang dilarangkan dalam perbuatan haji dan umrah, orang panggil ihram. Adapun perbuatan yang mendatangkan dosa, tu orang panggil haram. Haram ni apa? Buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Itu orang panggil haram dari segi hukum syarak kita. Jadi dalam 10 Muharram ni tadi sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku yang mana kita sebagai orang Islam, kita dipanggil sebagai wajib tahu. Kerana dalam rutin setiap tahun peristiwa-peristiwa besar dalam Islam ni tadi kita akan bicara, kita akan kecek. Kalau kita tak kecek, tak ada orang mengajar, baba-baba, ustaz-ustaz, tunggu-tunggu tak ada sebut benda ni, maka hilanglah pengetahuan kita. Kita sendiri yang mari sejik ni pun, dan mari balasan ni pun hilang, apatah lagi orang yang di luar tu. Tak khabar. Supaya sekarang ni kau hari ni, ada setengah-setengahnya tak khabar kata 10 Muharram dah. Pakai hidup dengan cara somo-somo tu. Tak tahu. Yang tahunya apa? Raya haji, raya kurban. Hari lain tak tahu. Hari Jumaat pun muncul lah sejik ada buat pakai speaker. Baca ayat Al-Quran. Kita kata, khabar hari ni hari Jumaat weh. Baru khabar. Kadang-kadang kita tak khabar. Kalau tak ada baca Quran tu, kita tak ada. Tak sedar baru kata hari ni hari Jumaat. Begitulah juga dalam orang panggil bulan Muharram ni tadi, peristiwa-peristiwa, kisah-kisah perlu kita sebutkan supaya kita mengingati, supaya kita dapat menjaga, supaya kita dapat menggairahkan dalam bulan Muharram ni tadi amalan-amalan yang harus kita buat, yang disunatkan kita buat. Jadi dalam bulan Muharram ni ada peristiwa yang mana kita kena maklum. Dalam 10 Muharram, hari 10 Muharram ni tadi, iaitu Nabi Adam AS telah dapat keampunan daripada Allah SWT. Di antaranya, Nabi Adam dapat keampunan daripada Allah SWT setelah dia ni orang panggil buat kesalahan di syurga, makan buah khuldi, dan dihantar oleh Allah Ta'ala ke atas muka bumi bersama dengan dia Hawa dan juga Iblis. Kena turun atas muka bumi ni tadi. Setengah-setengah riwayat ada 40 lagi orang panggil dari segi khadam ataupun jin yang Allah Ta'ala turunkan sekali dengan Nabi Adam, Hawa dan Iblis. Dah turun. Kalau bahasa Melayunya orang tua-tua kata selisih malaikat 44. 44 orang. Turun mari di atas muka bumi. Tu orang panggil jadi sebagai apa? Kalau kita dah pandang ataupun kita kelih dari segi logical akal kita, kenapa orang Hindu sampai sembah pada dewa ada apa? 10 tangan tu tadi. 10 tangan. Lepas tu kalau kita kata orang-orang Buddha, kenapa boleh sembah sampai apa? Mengkot, naga tu, ibu naga tu. Tu. Jadi di antaranya lah. Ada setengah kalau Hindu lagi, ada Buddha bercahaya biru, tubuh cahaya biru. Ada kalau Buddha lagi, ada kepala gajah. Kenapa tu boleh jadi sampai tara tu? Kenapa boleh menyembah benda-benda tu? Dia ada peristiwa yang mana kita kena belajar benda-benda ni juga. Kita dapat tahu asal usulnya mari mana benda ni. Dah situ. Tapi kalau kita dari segi pengajian kita tak duduk, kita tak dapat tahu benda ni. Kemudiannya Nabi Adam AS lepas tu daripada dia menyesal di atas kesalahan dia,
1000 tahun dia menangis kepada Allah Subhanahu Taala, sehingga tidak adalah air mata yang nak mengalahi air mata Nabi Adam alaihissalam. Anak cucu dia ambil daripada dia sampai kepada hari kiamat, himpunkan air mata nak banding dengan air mata Nabi Adam, tak boleh nak banding, banyaknya sampai jadi sungai, anak-anak sungai. Tapi dengan risau dia, dengan dengan hibur hati dia, tak dapat keampunan, tapi sampai kepada 10 Muharram ni tadi, asbab daripada dia sebut nama Nabi SAW, dia orang panggil bertawasul kepada Nabi SAW, maka dia dapat keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 Muharram ini. Dan juga Nabi Idris, iaitu diangkit Allah Taala naik kepada langit. Kerana Nabi Idris kita maklum dah, Nabi Allah yang mana dia try, orang panggil try nak mati, try nak masuk syurga, try nak masuk neraka. Akhirnya Allah letak dia di dalam langit sana. Dia naik langit pada 10 Muharram juga. Dan Nabi Nuh alaihissalam, dia selamat daripada bah besar zaman Nabi Nuh. Apabila di kalangan pengikut-pengikut dia 83 ataupun 85 orang yang boleh naik perahu dia tu, kemudian berlayar di atas muka bumi ni yang penuh dengan air. Ambil daripada langit turun air, ambil daripada bumi tubik air, sehingga kan dapur-dapur pun, daripada dapur api pun, dapur-dapur api dapur-dapur yang daripada zaman dulunya gunakan kayu api, tubik air pada situ juga. Sehingga kan 6 bulan air ni penuh muka bumi sebutir ni tadi. Bila penuh muka bumi sebutir ni, akhirnya air surut, dan Nabi Nuh alaihissalam dengan perahu dia tadi, dengan sekalian binatang-binatang, sekalian manusia yang 80, 83, 85 orang ni tadi telah mendarat di Bukit Judi. Bila mendarat situ, maka tidak ada makanan habis dah, pun molek dengan makanan habis. Maka dia ambillah biji-bijian. Ambil jagung, ambil kacang, ambil biji-bijian beras dan sebagainya. Maka dihimpunkan, kerana makanan tak habis dah. Kerana makanan habis dah, himpun sekalian tu, ambil dalam bekas yang besar. Maka dia menanok situ. Buat situ, orang panggil jadi bubuh Asyura. Ni nanti esok lusa ni adalah mari hantar kepala asal kita ke masjid buat bubuh Asyura. Jadi orang panggil bubuh Asyura, mari situ lah. Ambil biji-bijian, benih-benih dan sebagainya, gaul-gaul, maka jadi bubuh Asyura. Selama 6 bulan dia duduk dalam perahu, akhirnya mendarat. Kemudian barulah dilepaskan sekalian binatang-binatang melata di atas permukaan buminya. Kemudian daripada situlah orang panggil benih-benih anak cucu Nabi Adam, trip yang kedua. Mari daripada yang 83 ataupun 80 daripada kalangan pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api. Dijanet oleh bapa dia sendiri. Kerana janet tadi takkan lepas melainkan dengan ayah dia heret sendiri. Ayah dia lepas, maka janet tadi akan terlepar pada Nabi Ibrahim masuk kepada api, sehingga kan api itu tadi menggunung. Tidak dapat nak dibayangkan bagaimana besarnya api itu tadi. Tapi bila Nabi Ibrahim masuk dalam api itu, bulu-bulu roma dia saja tak terbakar, tali yang mengikat dia terbakar. Tapi bila mana api itu padam, maka berbetulih dengan 10 Muharram. 10 Muharram. Kemudian kitab Taurat telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, iaitu pada 10 Muharram juga. Kemudian katanya lagi, iaitu Nabi Yusuf dibebaskan daripada penjara kerana Nabi Yusuf dia dituduh dengan Zulaikha. Bila Zulaikha orang panggil nak menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, tapi mujurlah dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya budak. Dengan adanya baju yang carik daripada Nabi Yusuf. Carik dari mana? Carik dari dubur, dari belakang tu. Zulaikha heret sampai carik, maka baju ni tadi bukti bahawa kata Yusuf tak bersalah. Kemudian apabila walaupun begitu, walaupun tak bersalah dah, tapi kena penjara juga. Tapi bila kena penjara, lama masa daripada penjara dilepaskan pada 10 Muharram juga.
Nabi Yakub bila Nabi Yusuf. Nah, bila kata dia ni dibawa pergi oleh adik-beradik dia. Nah, sebelah orang tu tadi, sehingga kan dia ni penyemburu, adik-beradik dia cemburu sampai kata nak beri makan kepada rimau ataupun singa. Tapi akhirnya dia bawa dalam telaga. Bila bawa dalam telaga tu kelik mari kata kelik mari pada Nabi Yakub, ayah dia tu, maka semua kata Yusuf telah mati, dimakan oleh singa. Nah, tapi bila mana dapat cerita lagu tu, maka ayah dia Nabi Yakub telah teriak sampai buta. Buta. Tapi bila kata buta pun 10 Muharram ni, Nabi Yakub telah dapat siar punya mata dengan mana? Dengan Nabi Yusuf suruh adik-beradik dia tadi kelik bawah kain yang dipakai oleh Yusuf supaya lomo di muka Nabi Yakub ayah dia tadi dengan lomo tu tadi pada 10 Muharram, maka ayah dia mata dia siar. Lepas tu Nabi Ayub yang berpenyakit dia tadi. Mana ada? Iaitu dia punya kulit dan juga tulang dia tinggal. Lepas tu lidah yang tinggal, mata yang tinggal, hati. Lain daripada tu daging-daging telah dimakan oleh ulat. Makan di ulat busuk banget. Tapi dengan dia mandi daripada telaga yang mana Allah Subhanahu Taala mewahyukan kepada dia di Iraq sana supaya mandi daripada telaga tu, maka telaga tu air tu kena kepada tubuh dia siar. Siar tu tadi 10 Muharram. Habis Nabi Yunus iaitu keluar dia daripada perut ikan nun yang makan dia bila mana dia ni lari daripada kaum dia, maka dia terjun bila jepuk pilih orang panggil jepuk dalam perahu tu kerana perahu ni nak balik. Bila kata gitu, puak dia tahu kata dalam perahu ni ada orang yang berdosa, ada orang yang lari daripada tuai dia. Maka buat giliran jepuk. Bila jepuk kena pada Nabi Yunus semua. Tapi bila semua orang tahu kata Yunus ni orang molek, nampak rupa paras dia molek, tak sahlah kata Yunus ni terjun pada laut. Tapi Yunus faham dan Yunus ambil keputusan terjun sendiri. Bila terjun sendiri, maka ikan nun telah makan, ambil Nabi Yunus masuk dalam perut dia. Maka berjalanlah ikan nun dalam laut dengan gelapnya perut ikan, gelapnya laut, gelapnya malam. Duduk situ, akhirnya tubik dalam masa 40 hari daripada perut ikan tu, iaitu 10 Muharram juga. Nabi Musa dilepaskan oleh Allah SWT daripada tentera Firaun yang hamba dia tu tadi pada 10 Muharram juga. Tentera Firaun juta 600,000. Bani Israel dan Musa 600,000. Dalam perjalanan dia, bukit bukau, depan dia Laut Merah, katok Laut Merah, 12 lorong tubik, larilah Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala himpun hapek semula air, maka Firaun selai. Firaun dengan pengikut bala tentera dia mati, maka Musa dan Bani Israel selamat. Nabi Sulaiman pula diberi kerajaan pada 10 Muharram juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala ayat dalam Quran tadi, yauma khalaqas samawati wal ard minha. Allah Taala jadikan langit dan bumi ini tadi iaitu pada bulan Muharram juga, pada 10 Muharram. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah cipta Jibril alaihissalam pada 10 Muharram juga. Dan Allah Ta'ala mula turunkan rahmat dia di atas permukaan bumi ni. Yang kita dapat mengaji kata Allah Ta'ala ni ada 100 rahmat, 99 di sisi Allah Ta'ala, satu rahmat saja Allah Ta'ala bagi kepada makhluk ni tadi. Sehingga kan binatang boleh sayang pada anak, binatang buas boleh sayang pada anak dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala mula turunkan hujan pada 10 Muharram juga. Dan Allah Ta'ala telah kahwinkan, hari yang mana Fatimah dengan Ali kahwin pada 10 Muharram juga. Dan Hasan dan Husain, anak kepada Sayyidina Ali dan Fatimah, dia beranak pada 10 Muharram juga. Jadi 10 Muharram ni banyak lagi kisah-kisah yang berbetulan dengan 10 Muharram ni tadi. Yang mana kita tahu ganjaran daripada kita berpuasa dalam bulan Muharram ni tadi besar di sisi Allah Ta'ala. Kerana sahabat-sahabat Nabi SAW beritahu kata, aku lihat Nabi SAW selain daripada bulan Ramadan yang sebulan berpuasa, lain daripada tu iaitu nampaknya bulan Muharram Nabi SAW berpuasa juga. Setengahnya kata Nabi SAW berpuasa penuh. Ada seketika iaitu Nabi SAW tak puasa langsung pun ada juga.
Jadi banyaknya juga Nabi SAW berpuasa dalam bulan Ramadan. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah, daripada Bukhari dan Muslim, afdalul siyam ba'da Ramadan syahrullah al-haram. Wa afdalul salat ba'da al-mafruḍah salatul lail. Hadis daripada Muslim, ambil daripada Abu Hurairah, afdal puasa iaitu selepas daripada puasa Ramadan, iaitu bulan Allah, iaitu bulan Muharram, dan afdal pada semaya selepas daripada sembahyang fardu, iaitu sembahyang malam, dia mulai tahajud dan sebagainya, late malam. Bila kita sembahyang di situ, maka pahala yang Allah SWT ganjaran kepada kita banyak berlipat kali ganda, apatah lagi kita sebagai umat akhir zaman ni tadi. Sikit sebanyak supaya kita dapat menghayati ataupun mempunyai ilmu pengetahuan dalam bulan Muharram ni tadi, supaya kita ada gairah, walaupun kita tak mungkin hari ni ataupun tahun ni kita terlepas dah, mudah-mudahan tahun depan yang mendatang supaya kita dapat lagi menghayati bulan Muharram yang akan datang, insya-Allah.